Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak tunjukkan sesuatu ataupun tutorial sedikit berkenaan dengan Dazilab, cara-cara untuk membuat filtering. Baru-baru ini saya dapat pertanyaan daripada salah seorang rakan anda, pengguna kita, pengguna Dazilab kita, yang bertanya untuk macam mana untuk melakukan filtering jika diberi satu case, satu signal time domain, dan ada maklumat frekuensi dia, dan macam mana kita nak buat filter, digital filter dengan menggunakan Dazilab dan dapatkan hasil seperti mana yang dikehendaki lah. So dia berikan saya gambar dia, iaitu ini adalah gambar dia. Kalau perhatikan, satu ni gambar raw signal dia. Okay, yang ni dia punya layout dia, dia punya worksheet, circuit untuk modules. So dia ada generate, dan dia tambah signal itu dan jadilah satu signal yang macam ni rupa dia. Dan bila convert kepada ni conversion kepada frekuensi domain signal, didapati ada tiga signal. Okay, of course lah, ada sebab ada generator ni menghasilkan tiga signal. So basically cuma dia tak beritahu saya lah berapa besar mana dia punya nilai frekuensi tersebut. Tapi based on this result, saya boleh besarkan sikit. Ya, kalau perhatikan ni, lebih kurang amplitude lebih kurang 1 lah, 0.921. Basically 1 lah. 1 volt dia punya amplitude. Dan kita ada tengok signal kat sini 100 Hz satu. Yang ni basically 50 Hz ni. 50 Hz sebab ni frekuensi dia punya unit lah Hz. So yang ni 100, yang ni 50. Yang ni saya tak tahu apa. Mungkin saya agak lah dalam 10 maybe, mungkin saya tak pasti. Saya kena tengok. Sebab tu kita boleh lihat kat sini sebenarnya. Kita boleh double click kat sini, kita akan tengok dia punya ni. Tapi apa yang saya dapat ialah saya dapat gambar macam ni dan saya cuba bantulah macam mana dapatkan penyelesaian. So pelajar tersebut ingin menukar ataupun melakukan filtering untuk menghasilkan result sebegini. Okey, so jom kita analyse. Ini frekuensi berapa? Okay, kalau tengok dia punya amplitude 1, betul, okey. Dan frekuensi kita nak kena kira dululah. Macam mana kita kena tengok dia punya peak sini, to peak time untuk peak to peak ni, which is kita panggil the period lah, period ataupun jarak antara dua gelombang, ataupun jarak masa untuk satu panjang gelombang. So kat sini dia 10. Okey, 10 unit apa? Millisecond. Yang ni, yang peak yang kedua 30 millisecond, which is masa untuk kedua-dua peak ini atau panjang gelombang ni ialah masa untuk gelombang itu daripada peak ke peak ialah 20 millisecond, ataupun 0.02 second. So macam mana kita nak buat? Kita nak convert kepada frekuensi. Kita just 1 bahagi dengan period dia lah. 1 bahagi dengan 0.02. So kita akan dapat frekuensi dia. So frekuensi dah 50 Hz. So betul lah, memang kita ada satu yang 50 Hz daripada gambar ni, iaitu yang tengah ni lah, yang 50 Hz. Okay. So pelajar tersebut ingin mendapatkan signal 50 Hz. So strategi kita mesti membuang ataupun filter yang frekuensi yang ni, yang bawah ni, dan kita juga kena buang frekuensi yang atas ini. Okey, baik. So apa kita perlu buat ialah kita kena go to this one, go back to the worksheet. Saya tak pasti, mungkin saya cuba replicate dia punya generator, dia punya signal. Okey, which is saya agak ada 3. Okey, signal yang pertama ialah frekuensi dia 10, mungkin 10 dengan signal jenis sine. Amplitude dia 1. Okey, saya klik yang kedua ialah 50 Hz, dan ini 1 dia punya amplitude dan sine wave. Yang ketiga ialah 100 Hz frekuensi, amplitude juga 1 dan sine wave. So itu ada 3 signal. Saya klik OK, dan ketiga-tiga signal ni kita tambah semua sekali dengan menggunakan arithmetic untuk operation for all channels.
Okey. Ada 2 dia muncul, kita tambah lagi 1, mungkin tak cukup. Okey, 3, dan operation ialah summation. So kita sum all these channels and then dia akan jadi 1 lah result dia macam ni. So kita tambah, ada 3 tambahan, 3 signal masuk dan ada 1 signal keluar. So ketiga-tiga signal ni kita masuk ke sini. So 3 signal tadi akan masuk ke dalam hasil operasi ni, iaitu penambahan semua signal dan menjadi 1 signal. So apa yang keluar adalah seperti mana inilah. Okey, so dia akan keluar. So saya namakan seperti mana yang ditanya oleh pelajar tadi, iaitu saya dibuat bentuk raw, nama dia raw. Okey, so saya tambah satu input supaya nampak output kat sini. And then okay, now bermula kita punya proses itu, kita nak filter. Tapi kalau nak tengok signal dia, macam inilah rupa dia. Auto scale, kita run dulu. So ini di mana signal tadilah, kalau anda boleh perhatikan, sama macam signal yang dalam gambar tadi. Dalam gambar ini sama sama. Okey. Now kita nak tunjukkan, tadi kita dah tahu dia punya frekuensi dia. Saya kecilkan balik. So kalau kita boleh ambil balik, nak tunjuk balik dia punya signal analysis. Saya ambil data window dan saya ambilkan dia punya frekuensi Fourier transform untuk real signal, dan kita display signal lah. Ini signal. So ini signal time domain akan masuk ke dalam data window. Data window ni untuk sebelum kita buat frekuensi domain, kita transform to frekuensi domain, kita mesti ada data window. Biasanya data window ni saya akan seperti mana yang video-video saya sebelum ni, apa saya buat, saya tengok dekat dalam setting berapa frekuensi. So kat sini sampling rate 11,000. So saya akan cuba dapatkan frekuensi yang sama lah. Bukan ni, block size 4096. So saya akan cuba dapatkan block size yang sama, 4096. Okay, so data window saya akan buat 4096 lah. So sama supaya tidak berlaku masalah nanti. So okay, lain-lain supaya saya biarkan sebagai default, dan saya sambungkan ni. So dia akan convert pada frekuensi, dan lepas dia convert pada frekuensi, dia akan display signal dia. So ni signal frekuensi lah. Okay, so saya keluarkan kedua-dua signal. So dia macam ni. Okay, saya kecilkan sikit supaya semua orang boleh nampak. Okay, dan kita run. Okay, terlampau kecil, saya buat auto scale. Okay, nampak? Saya zoom sikit. Okay, nampak seperti mana tadilah. So kita ada 3 signal. Okay, 1, 2, 3. Okay, abaikan nilai amplitude ni sebab saya agak tadi 1 volt. Dan juga yang ni pun saya pun agak je 10 je. Tapi yang ni betul lah, saya confirm sini 50, yang ni 100. So apa perlu dibuat ialah kita nak kena eliminate signal yang ini, yang bahagian sini, dan signal yang ini, supaya yang tinggal ialah signal yang tengah ni, iaitu 50 Hz. So apa yang berlaku, kita buat, kita tutup sini dan kita kecilkan dia, dan kita tambah satu filtering dekat sini, dekat kawasan ini. Okay. So apa kita buat ialah kita ambil digital filter, digital filter, letak kat sini. Okay, ada 2 filter yang nak dibuang, iaitu signal bawah pada 50 Hz, dan satu lagi signal di atas pada 50 Hz. So di bawah pada 50 Hz, signal tersebut kita panggil, kita set supaya dia hanya high pass yang dibenarkan. Saya jangan set 50 seperti mana video saya sebelum ni, saya pun pernah terangkan kenapa kita tak boleh set 50. Kita set lagi rendah, mungkin 20. Kita set 20, dan filter order kita bagi maksimum lah 10, supaya dia sharp cut. So maksudnya sekarang ni frekuensi di bawah pada 10, kalau dengan kita set high pass ni, frekuensi bawah 20 kita akan singkirkan dia, dan frekuensi di atas 20 kita akan kekalkan. Itu masuk high pass. Okay. So saya tekan
Okey. Tapi tak cukup. Ini baru kita singkirkan signal yang bawah pada 20. Maksudnya signal 100 Hz masih ada. So kita tambah satu lagi. Filter. Okey. Sama. Yang ni kita akan singkirkan. Frekuensi 100 Hz, which is kita hanya benarkan yang low daripada yang ni kita set. Saya set jangan set 50, kita set atas sikit. Say 70. Nanti kita akan check balik kita tengok hasil nanti dan kita akan cuba check balik. So sekarang kita set 70 supaya low pass hanya frekuensi bawah 70 saja yang dibenarkan untuk lepas. Frekuensi tinggi daripada 70 tidak dibenarkan. Ini pun sama, kita set 10 supaya sharp cut. Okay. So 70 lower than 70 will be allowed and more than 70 tak dibenarkan. Okay, betul. So kalau kita boleh tengok sini, so sini kita tanda sikit lah kot. Ni kita panggil, kita buat lower 50 lah. Okay. Ni yang lower pada 50 kita cut. Yang ni kita higher. Saya ni saya punya penamaan supaya senang kita nak senang kita nak lihat untuk kita rujuk kemudian hari. Okay. So higher than 50 kita akan eliminate. Ni lower 50 kita akan eliminate. Tu saya, mungkin anda ada sendiri penamaan sendiri, anda boleh buat sendirilah. So signal ni yang masuk, dia akan masuk ke dalam ini. So modul ni akan apa yang akan dibuat ialah modul ini akan singkirkan frekuensi lower than 50. Okey. Kemudian hanya yang saya set tadi 20 kan. So signal higher than 20 ataupun 50 tu dibenarkan, tapi 100 masih ada lagi. So kita kena buang 100. So kita buat satu lagi modul filter, kita akan singkir yang 100, which is kita set supaya frekuensi dan higher than 70 lah. 70 akan disingkirkan dan lower than 70, which is 50 ada, akan dikekalkan. So itu yang tinggal. So dan signal tu kita akan hantar ke sini balik dan untuk diproses menukar kepada frekuensi. Baik, kita akan tengok hasil dia. Okey. Tadam. Okey. Hasilnya telah dapat kelihatan. Tapi masih lagi kita lihat ini 50. Ada lagi sikit kat sini. Tak apa, abaikan, mungkin terlampau kecil untuk ditunjukkan. Dan saya stop dulu. Kita akan tunjukkan ini ialah frekuensi. So signal ini kita boleh paparkan dalam bentuk YT chart untuk tengok signal time domain dia. So of course kita kena buat auto scale dan kita buka, kita kecilkan sikit dan kita akan kita tunjuk kat sini lah. Kita tak perlukan ni lah dia tu, tak kat sini supaya nampak. Dan kita run. Yes, sudah ada hasilnya. Okey, saya zoom sikit, sorry. Maafkan saya. Kita zoom sikit yang ni. Kita zoom sikit supaya nampak seperti mana gambar rajah yang ditunjukkan. Dan saya freeze dia, freeze. Nah, kita tengok amplitude 1. Okey. Dan juga kalau kita perhatikan dia punya okey, kita tengok peak to peak punya time. Okey, untuk ni di peak ni kat sini dan kita tengok peak ni kat sini. So dia akan automatically bantu kita calculate frekuensi. So frekuensi dia memang 50.57, betul lah, 50 lebih kurang lah 50 lah tu. So okey, now persoalan sudah dijawab dan kita dah boleh selesaikan persoalan yang ditanya oleh pelajar yang bertanya. Terima kasih kerana sudi mendengar saya punya tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.